اللهم صل على محمد 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian pada pagi-pagi ini 27 Februari bersamaan dengan 6 Syaban 1444 Hijrah. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Amin amin. Terima kasih. Seawal pagi 6.30 pagi insya-Allah bersama kami di Assalamualaikum subuh pagi ini. Sahabat-sahabat kita yang menonton melalui kaca televisyen, terima kasih. Kalau bersiap-siap untuk pergi kerja, insya-Allah harapnya Rabbuna yassir umurana, maafkan saya. Moga Allah permudahkan urusan kita semua insya-Allah. Dan bagi mereka yang menonton melalui Facebook TV Al-Hijrah, jangan lupa like, jangan lupa komen kat bawah tu, jangan lupa sebelah button komen ada share, boleh tonton pada bila-bila masa insya-Allah. Semoga pahala yang kita perpanjangkan kepada orang lain pun ada juga saham kepada kita semua insya-Allah. Moga-moga kita dapat bersama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Semoga-moga juga dalam apa kita kongsikan ilmu daripada kami TV Al-Hijrah kepada anda dan anda perpanjangkan, moga kita dapat satukan ummah dengan ilmu insya-Allah. Dan pagi ini kita bersama dengan Masjid Bukit Rahman Putra dan hadir bersama kami di studio adalah duta, beliau hadir sebagai duta kompleks Masjid Bukit Rahman Putra insya-Allah, yang bahagia Syekhana Al-Ustaz Zul Ramli. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Dipanjangkan usia lagi insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Topik kita hari ini adalah tabung infak masjid insya-Allah, melabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pelaburan. Sebab hari ini sentiasa anak muda hari ini pun seronok Ustaz bila sebut, bila duduk dengan kawan-kawan seumur-umur cerita tentang pelaburan. Pelaburan saham itu ini sebagainya. Tetapi sebenarnya ada satu pelaburan yang takkan merugikan Ustaz, iaitu melabur dengan Allah. Cumanya mungkin sebagai permulaan boleh Ustaz kongsikan apakah sebenarnya maksud pelaburan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya Ustaz. Tafadhal mashkur. Baik, Allahu akbar. Terima kasih akhi karim Naufal Al-Muhtaram dan semua para penonton yang telah awal pagi bersama dengan kita untuk sama-sama kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin biasa mendengar satu perkataan dan ini sebenarnya hakikat hidupnya. Nilai manusia itu pada memberi. Nilai manusia. Ya, untuk hidup dengan menerima, untuk membina kecemerlangan dalam hidup dengan memberi. Dan sebenarnya agama kita, kerana dia itu adalah agama yang hebat, agama yang mulia, agama yang agung, dia tidak menjadikan kita ini sebagai rumput-rumputan yang hanya menerima, tetapi sentiasa memberi manfaat. Dan apa saja yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala minta kita keluarkan. Dan menariknya tadi kalau Nafal sebutkan bahawa dikira mentaliti yang bijak apabila kita tahu bahawa apa yang kita ada sedikit kemudian kita kembangkan menjadikan dia itu berganda-ganda. Dan kalau itulah kita anggap bijak, mana yang lebih bijak daripada seorang yang ada sesuatu daripada harta dia dan kemudian dikembangkan menjadi jauh berkali ganda. Dan kemudian kalau kita kata pula hari ini kita dapat duit hari ini, kita belanja pada hari ini, orang kata dia tak cerdik. Tetapi orang cerdik ialah orang yang dia belanja hari ini, dia berbelanja, dia melabur untuk mungkin hari tua dia. Orang dah kata, oh dia ni anak muda yang cerdik, kita dengar pun kita rasa dia ni hebat. Tetapi bagaimana pula setelah tua kita?
Kita semua percaya bahawa ada kehidupan setelah tua. Ya. Bahkan ada kehidupan selepas mati. Jadi kalaulah hari ini sama-sama yang bersama dengan kita dan kita nak mendapat nilai hidup, yang kedua kita nak supaya sesuatu yang benar-benar lebih bermakna, tentulah pelaburan sesudah kematian kita. Kematian orang yang kita sayang. Dan tak lain dan tak bukan, dia tu semua ada pada infak dan sedekah. Dan amal lain bukan tidak baik, tetapi bila kita buat, kita dapat pahala pada ketika masa kita buat. Tetapi saat kita tak mampu nak buat, pada masa tu pahala telah berhenti dengan kita. Berbeza dengan infak. Hari ini kita infak, pahalanya terus mengalir. Cuba bayang, sejak daripada pagi hari ini, bila dia berhenti sampailah ke kiamat. Jadi cuba bayang, itulah pelaburan dengan Allah yang saya kira tak ada yang lebih hebat daripada itu. Subhanallah. Pelaburan yang pasti menguntungkan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang bijak pandai, macam Ustaz kata, dia pandai ni untuk masa depannya adalah sebenarnya dia menjedekahkan untuk hartanya, untuk nasibnya akan datang dan beramal dengan apa yang selepas mati. Subhanallah. Ustaz, Ustaz sebutkan infak dan sedekah itu sendiri adalah salah satu pelaburan yang terhadap Allah. Mungkin boleh kongsikan Ustaz, apakah keajaiban dalam kita infak dan sedekah ni untuk kita di dunia dan akhirat Ustaz? Baik, kalau kita sebut ajaib, ya, satu benda yang orang kata hebat, satu benda yang luar biasa, dan sedekah itu Nabi sendiri, ya, sebab itulah kalau kita tengok, ya, kita dah nak masuk nanti Ramadan. Bila sebut tentang Ramadan dan Nabi, apa yang orang akan cerita? Apa yang kata Ibn Abbas tentang Nabi? Ya. Kita tahu Nabi banyak sangat kebaikan dia buat. Masya-Allah, ya. Tetapi sangat menonjol pada Nabi adalah Nabi itu seorang yang pemurah, tetapi bila datang bulan Ramadan, Nabi itu jauh jadi lebih pemurah. Maknanya seorang yang munfiq, seorang yang menafkahkan. Dan maknanya kalau kita nak betul-betul mengikut Nabi, dan keajaiban terbesar adalah kita berjaya menyalin akhlak Nabi yang utama. Ya? Sebab seorang tabi'in, salafus soleh, dia tanya pada dia ketika Allah dan Nabi menceritakan tentang syurga, ya, kita baca, kita tahu tentang syurga. Apa yang paling menarik hatimu untuk ke syurga? Dia jawab apa? Cukuplah aku untuk ke syurga sebab Rasulullah itu di hari akhirat berada dalam syurga. Itu dah cukup baik dah, dia kata. Aku tak perlu, seolah aku tak perlukan perkara lain. Aku perlu di mana Rasulullah berada, di situlah kepadaku keajaiban, keseronokan. Jadi kalaulah kita katakan bahawa Nabi itu banyak akhlak Nabi, tapi akhlak Nabi yang paling menonjol adalah seorang munfiq, seorang yang pemurah, seorang yang membelanjakan harta. Pada saya inilah keajaiban paling besar. Saat kita tiba-tiba Allah taufikkan kita boleh ikut apa yang dibuat oleh Nabi, itu keajaiban paling besar. Dan belum lagi kita bercerita tentang apa yang Nabi janjikan pula kepada orang yang bila dikeluarkan harta dia. Dan bahkan kalau kita pergi ke Mekah pun, kan, kalau kita tengok di tower tu, mungkin di sana ada satu hospital, dan kemudian tertera untuk masuk ke hospital itu, tertulis adalah bersedekahlah dan sihatlah, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bersedekahlah maka sihatlah. Maknanya kita selalu menjangka bahawa kita cari ubat, cari makanan, cari apa, tetapi Nabi menyebut bahawa kesihatan yang kita dapat banyak datang daripada sedekah yang kita berikan. Keajaiban yang kita tak sangka, tak tahu. Dan saya yakin insya-Allah yang penting sebenarnya adalah taufik. Bila Allah beri taufik, kita nak ikut Nabi. Bila Allah beri taufik, kita rasa harta kita itu bukanlah benda yang sangat berharga sampai kita rasa payah untuk dilepaskan. Dan sebab itu pagi-pagi ni elok kita minta pada Allah, ya Allah, taufikkanlah aku ya Allah, sehingga aku tersenarai dalam senarai orang yang pemurah dan orang yang suka menginfakkan, terutama pada benda yang kekal, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Subhanallah. Tu doa kita di pagi hari, di awal minggu, insya-Allah. Moga Allah bersamakan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan baginda, insya-Allah. Dan sunnah baginda ini di syurga nanti, insya-Allah. Kita berhenti berehat seketika Ustaz, insya-Allah. Selepas ini masih lagi bersama dengan kami. Ya, assalamualaikum subuh, insya-Allah.
awak ni? Merepek. Hah? Lia? Lia, kenapa tak tidur lagi ni? Lia, ayah cakap dengan kamu ni. Nak apa-apa tak? Alah tak nak apa-apa, nak tidur. Abang, saya rasa macam dah nak mati lah bang. Apa awak ni? Merepek. Hah? Lia, cuba sikit. Kita dah lambat ni. Ayah, ibu, tunggu Alia kejap. Ayah, ibu. Cantik tak Alia? Cantik. Cantiknya anak ibu ni. Ayah, Ya. hari ni kita nak infak makanan dekat masjid mana? Ayah ingat hari ni kita impak dekat surau sekitar Bukit Rahman Putra. Jom, kita dah lambat ni. Alia anak ibu, Ya, ibu. nanti kalau ibu dah tak ada lagi dalam dunia ni, Alia jangan berhenti buat baik ya sayang. Kenapa dia bercakap macam ni? Alia tak suka tau. Ya, tengok ibu ni. Semua, dia bercakap macam tu. Abang pun sama. Nanti kalau saya dah tak ada, abang jangan putus asa. Abang teruskan usaha infak ni. InsyaAllah, amalan ni nanti akan temankan saya kat sana, abang. Alia, kenapa ni? Alia rindu ibu. Alia, kalau rindukan ibu, ingat pesan ibu. Selalu buat baik. Selain pada makanan, ayah ada sedikit sumbangan untuk kita berikan kepada Masjid Bukit Rahman Putra tu. Segala pahala impak kita hadiahkan untuk ibu. Mesti ibu bahagia. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum subuh insya-Allah bersama dengan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra dan masih lagi bersama dengan Syekhana Al-Ustaz Zuramli Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Masya-Allah tadi garapan karya yang saya kira sangat-sangat masya-Allah menyentuh hati dan sebenarnya itulah sebenarnya cerminan seperti yang Ustaz sebut sendiri dalam teaser tadi pun semalam, itu salah satu amal yang akan terus berterusan untuk arwah ibunya yang dah tak ada. Itu salah satu infaknya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk Masjid Bukit Rahman Putra sendiri apa sebenarnya kita kata tabung subuh sebenarnya yang sedang dilancarkan oleh Kompleks Masjid Rahman Bukit Rahman Putra. Ustaz mungkin boleh kongsikan tentang hal ini. Baik, masya-Allah Nafal dan semua sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini kan. Seandainya Allah beri taufik kepada kita dan kita tahu bahawa amal itu dibuat dan tanpa perlu tangguh, saya yakin kita akan melihat dapat bersama insya-Allah, bukan sekadar mendengar apa yang kita bincangkan,
tetapi terlibat sama. Pada saya terlibat sama ni sama ada Allah berikan kepada kita rezeki dan kita infakkan untuk Masjid Bukit Rahman Putra ini, dan juga kita war-warkan ramai kita hari ini boleh menjadi ejen rumah Allah ni. Mungkin kita belas apa yang ada di dalam tertera di kaca TV ini dan sebarkan kepada rakan-rakan WhatsApp kita di IG ke di TikTok ke, kerana kalaulah Naufal kita duduk dengan ahli jawatankuasa, saya dapat rasa getaran harapan mereka sangat besar. Sebab mereka telah berusaha untuk ini sekian lama. Dan mereka tahu bahawa sebenarnya keupayaan yang ada tu sangat terhad. Yang sebab itulah kalaulah saya kira ada seorang dua yang kemudian berkeupayaan untuk banner rumah Allah ni, tentu dia tak akan offer untuk kita semua. Tetapi kita sedar bahawa keupayaan sangat terbatas, maka sebab itu dibuka peluang ini kepada seramai mungkin. Dan alhamdulillah pembinaannya sedang progres. Saya baru ni pun dapat pergi melawat ke sana dan pergi melihat, walaupun hari itu saya kira hari cuti, tapi progres kerja itu tetap berjalan sebab mereka target insya-Allah daripada 16 juta yang diperlukan untuk daripada asas pembelian tanah sampailah kepada pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini. Dan alhamdulillah jumlah yang kita kumpul dengan adanya ramainya para dermawan yang nak melabur untuk diletakkan harta untuk simpanan keselamatan di hari akhirat, kita hanya berbaki sedikit saja lagi. Lebih kurang dalam 1 juta aja lagi. Kalau seandainya kita dapat, kita insya-Allah boleh completekan dalam tahun ni insya-Allah. Masjid yang saya kira cuba bayang, saya cuba membayangkan, saya tengok dalam keadaan kerangka binaan yang telah dibuat dan nampak dah depan mata kita kalau tertera di sana. Cuba bayang satu masa setiap daripada ringgit yang kita infakkan itu, cuba bayang 2,200 orang bergema takbir Allahu Akbar hasil daripada setiap ringgit yang kita berikan. Cuba bayang betapa sujud mereka, rukuk mereka adalah hasil daripada apa yang kita infakkan. Dan alangkah indah kalau sekarang kita toleh kepada gambarkan wajah ibu kita, ayah kita yang mungkin telah meninggal dunia, yang mereka berjuang selama ini untuk lahirkan kita pada hari ini. Apa yang kita beri pada mereka? Apa yang kita pulang balik pada mereka? Untuk kita dapat redha Allah, kita dapat redha mereka walaupun mereka telah pergi pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alangkah indah anak-anak yang baik akan menginfakkan harta yang Allah beri pada dia dengan niat, ya Allah, jadikanlah ini hadiah terbaik, ya Allah, ganjaran terbaik buat manusia yang sangat berjasa kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang kalau dia tak pandai ucap terima kasih pada manusia yang berjasa, siapa paling berjasa melainkan orang yang kita menumpang dalam rahim dia. Siapa paling berjasa melainkan pada orang yang untuk lahir kita dia sanggup mengorbankan nyawa dia sendiri. Dan cuba bayang apa yang kita buat untuk mereka. Dengan hasil hari ini kita boleh macam ni, alah kerana dia. Kenapa Naufal boleh bertutur kata dengan petah dan begitu indah? Perkataan yang pertama dibimbing oleh ibu kita satu masa dulu. Tak ada apa pun yang kita boleh berikan kepada mereka. Jadi insya-Allah kita harap sangat, sebenarnya harapan kita sama ada untuk kita atau untuk orang-orang yang kita sayang, tawaran ini ada kerana Allah pinjamkan kepada kita harta untuk kita laburkan pada Allah dan dikekal dalam rumah Allah. Insya-Allah dia akan menjadi yang terbaik buat kita. InsyaAllah, tu dia satu pelaburan yang sepatutnya kita bersungguh-sungguh padanya. Benar, kita perlukan hak kita di dunia, tetapi jangan kita lupakan hak, bukan saja hak kita tetapi hak mereka yang kita cintai, ibu bapa kita, keluarga kita, dan pastinya hak kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang sangat besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, bahkan pada Syaban dan Ramadan yang akan datang, betapa pemurahnya baginda sepertinya angin yang sedang bertiup, subhanallah. Ustaz, sebagai pengakhiran, bagaimana mungkin kepada orang ramai di luar sana yang berminat untuk infakkan, dan apakah mungkin kesimpulan daripada Ustaz sendiri, silakan. Baik, alhamdulillah dunia makin maju untuk kita lebih maju melakukan kebaikan. Dulu mungkin daripada orang Kedah tu terpaksa naik bas ekspres pergi hantar duit kan. Betul, pergi ke Masjid Bukit Rahman Putra sendiri. Ya, tetapi dunia telah maju, walau di mana kita berada, insya-Allah apa yang tertera di depan paparan kita di televisyen itu boleh kita screenshot dan kemudian kita ambil dan kemudian
pada saat ini juga kita tanpa tangguh, sebab kita tahu bahawa syaitan ni dia master dalam delay taktik. Syaitan dia master dalam buat kalkulit dan matematik. Akhirnya banyak sangat tolak campur bagi cos, sin, tangent. Akhirnya cari nilai X, tak jumpa nilai X, tak sedekah pun akhirnya. Jadi tak cukup pula rasanya bila kita cukup. Jadi akhirnya jangan bertangguh, sebab bertangguh ini adalah sesuatu yang didorong oleh syaitan untuk tujuan supaya kita menyesal satu masa nanti. Jadi untuk Bukit Rahman Putra ini, saya sangat merayu kepada semua rakan dan sahabat, mari bersama-sama pasang azam, pasang niat sebenar-benarnya. Mesti ada daripada apa yang Allah beri padaku, ku sumbangkan, ku berikan, insya-Allah pulang balik pada Allah. Bukan pada bukit, bukan pada Rahman, bukan pada Putra. Tetapi Allah yang di sana, rumah Allah akan terbina di sebuah bukit yang akan bergema laungan azan. Dan insya-Allah kita yakin insya-Allah terjaga rumah Allah, kerana tidak ada yang lebih baik di atas alam ini. Kata Nabi, inna khairal biqa'i fil ardil masajid. Tempat potongan tempat yang terbaik di atas muka bumi adalah masjid-masjid. Subhanallah. Tu pastinya Masjid Bukit Rahman Putra, insya-Allah Ustaz sebut kurang lebih 1 juta, insya-Allah Ustaz. Pasti akan terbina. Adakah kita tergolong daripada mereka yang sama-sama menginfakkan harta, dan wakaf itu sendiri akan berterusan sehingga kita tak ada nanti untuk ibu dan bapa kita, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Kepada Ustaz Zuramli Muhammad Razali, insya-Allah moga-moga Allah permudahkan urusan pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra, insya-Allah. Moga Allah permudahkan urusan ustaz juga, insya-Allah. Dan kita nak melaburkan tirai Assalamualaikum subuh. Selepas ini jam 7 pagi bersama kami juga di Assalamualaikum. Sekian saja. Jaga diri. Sedekah melapangkan satu kesusahan kita di akhirat kelak. Allahu Akbar. Jadi tidak maukah tuan-tuan dan puan-puan melapangkan kesusahan mereka selama 16 tahun dalam usaha membina rumah Allah ini? Ayuh, bersama kita bantu merealisasikan hasrat para penduduk sekitar Bukit Rahman Putra dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh, Selangor sekarang. Selama ini, muslimin dan muslimat di Bukit Rahman Putra hanya menjadikan 2 surau sebagai tempat beribadat dan beraktiviti. Namun, jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan surau-surau sedia ada tidak mampu lagi menampung jamaah, dan mereka sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan seperti ruang solat yang bakal memuatkan 2,200 jamaah, bangunan wuduk, tandas, bilik pengurusan jenazah, pencawang TNB, tempat letak kenderaan, blok kuliah, menara azan, pejabat, kuartus penginapan 4 tingkat, serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan muslimin dan muslimat. Berinfaklah kepada dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh, Selangor sekarang. Mudah-mudahan dengan asbab sumbangan ini, segala urusan tuan-tuan dan puan-puan di dunia dan di akhirat dilapangkan serta dikurniakan syurga yang kekal abadi, insya-Allah.